kan kita tahu kan. Fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan kamu takkan tahu apa yang Allah Ta'ala simpan untuk kamu. Yang sesuatu yang menjadi qurratu a'yun, menjadi mata, yang merupakan balasan di atas apa yang telah kamu lakukan. Ahli judi. Yang dikatakan kalau kita melihat kepada surah sejarah itulah tafsir ini yang kita baca, dikatakan bahawa Allah memberikan kepada orang yang paling rendah sekali, orang yang laut dia ke ambil anak RM10 laut kerajaan yang sangat besar. Dikatakan 3 kali daripada kerajaan yang paling besar di dunia pada hari ini dia diberi dia raja. Serta Allah saya puas tak? Bila dia kata puas, Allah tambah lagi. Tambah lagi sampai dia kata, ya Allah, ada lagi ke? Ada lagi. Maksudnya benda kita tak tahu apa benda yang Allah nak bagi lagi, kan? Dan dalam kerajaan tu disebutkan dalam sebuah riwayat, dia katakan dalam masa 70 tahun dia akan jumpa dengan seorang wanita yang cukup cantik. Bagi lelaki lah, kalau dia perempuan dia ada dia punya bahagian dia. Bagi lelaki dia akan jumpa dengan seorang perempuan cukup cantik. Sehingga kan dia tanya pada perempuan ini, bila dari siapakah kau? Aku adalah merupakan bahagian daripada apa yang telah kau lakukan daripada amal kau di dunia. Maka dia kata hidup dengan bidadari ini selama 70 tahun. Lepas 70 tahun datang seorang lagi yang cantik, dan dia mengatakan inilah alasan dan apa yang kau buat. 70 tahun datang lagi. Begitulah keadaan. Datang lebih cantik, lebih hebat daripada Allah SWT. Dan kita tahu kalau kat akhirat bidadari ini dia tidak ada cemburu, tidak ada apa, malah melakukan itu bersuka ria dan sebagainya. Jadi begitu mereka melayan ahli syurga. Jadi wujuhun yawma idzin lisa'iha radiyah. Ya, banyak muka pada hari itu berseri-seri, senang. Kenapa? Kerana usahanya. Ya, jadi ini yang kita katakan satu yang Allah Ta'ala bagi pada ahli syurga. Ya. Dan kita akan tengok di sini Allah mengatakan jannatin na'im, dalam syurga yang tinggi, dalam syurga yang hebat, ya, darjat. Jadi orang yang kita katakan tadi, orang yang paling rendah sekali darjatnya di dalam syurga itu seumpama memiliki kerajaan yang paling besar di negeri. 3 kali ganda. Jadi cuba bayangkan macam mana kalau kita tengok raja-raja yang hebat, dan macam mana kalau nak makan, kalau dia seorang makan, kadang-kadang dia punya hidangan dia satu meja. Kemudian dia tengah makan, pelayan-pelayan ni duduk berdiri di kanan dan kiri. Dayang-dayang datang, ya, dan mungkin ada pula hiburan di depan. Bayangkan. Jadi itu yang di dunia. Di hari akhirat berlipat kali ganda. Kan sebab tu dikatakan benda hak dekat akhirat ni, dalam satu hadis mengatakan nikmatnya itu mala ain ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Tak pernah dilihat oleh mata nikmatnya, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pun pada hati manusia. Tak dapat expect pun. Jadi dalam segmen ni atau dalam bahagian ni terlalu kontras dengan yang tadi. Yang tadi dia punya minuman dia campur darah, campur darah, panas berduri macam cairan tebal, minum tembus sampai ke lubang, tak kenyang, balik ke syurga naik. Berkali ganda yang mati sikit. Masya Allah. Sedangkan kalau kita tengok perbuatan yang kita buat dunia, sikit je. Itu je, sikit je. Kadang-kadang benda tu sembahyang katalah, sembahyang malam satu kan, ini dia satu katalah 2 rakaat kita sembahyang, ini kita ambil harapan rakaat kita buat salat mungkin mulai dengan kebulan malam kan, dengan kita ambil kita katakanlah rutin kan 3 rakaat, 11 rakaat kita buat contohnya tak sampai pun setengah jam. Setiap malam kita buat contohnya kan, katakanlah dalam satu daripada malam itu Allah pandang dengan rahmatnya, Allah ambil itulah sebagai satu benda yang Allah nak balas kepada kita. Kalau kita tak tahu dalam banyak amalan ni mungkin lapar banyak kan kan kita banyak lalai, tapi dalam banyak-banyak tu Allah pandang satu je dengan rahmat dia. Sebab kita ada syurga dengan rahmat Allah, dengan amal dengan rahmat Allah, dengan satu perkara tu Allah angkat dan Allah nak merahmati dia. Mungkin setengah jam benda yang Allah Ta'ala nak bagi nanti ke akhirat. Bayangkan perterusan tidak ada akhir.
Tambah lagi. Imai lagi, lamai lagi, imai lagi. Dan benda yang tak fikirkan, ataupun kita fikirkan. Dahsyat benda tu. Kan? Jadi inilah benda yang Allah nak sebutkan. Allah hantar. Kan? Baik dikatakan lagi, macam itu bercahaya-cahaya bersama-sama disebabkan usaha mereka dalam syurga yang tinggi la tasbu fiha laghiya. Dalam apa syurga itu tidak ada perkataan yang bau, ya, perkataan yang tidak berguna. Semua cantik, semua elok, cakap Allahu Akbar, menyenangkan hati, kan? Cakap dalam keadaan yang sangat lembut, lemah lembut dan sebagainya. Sangat sesuatu yang sangat dikatakan hebat. Kan? Ya. Sebab kadang kita cakap pada masa kita cakap elok, kan? Ya. Kalau kita tak baik, kan? Seperti bahasa kali ucapan Nabi kan, keluar bahasa-bahasa yang elok. Sama juga kita pula manusia, kan? Jadi, tema kan, benarkah, kan? Dekat dalam syurga tidak terdengar pada itu sesuatu perkataan yang sesat seperti itu. Ya, dan pada dia air je, ya. Di situ ada air mata, air yang mengalir, ya. Dan pada dia itu juga ada fiha surur yang akan ditentukan apa yang diinginkan. Alamin perdi wa akhwar min Allah dengan segala pilihan. Jadi kita kata paling rendah ahli syurga kan, kita kata macam raja yang paling hebat itu, gelas-gelas terletak yang macam dia banyak sangat tamu datang tapi dia makan seorang je, kan? Persiapan tu dahsyat, kan? Bayangkan orang yang masuk ke dalam syurga macam tu, kan? Dalam keadaan gelas-gelas disusun, diletakkan yang begitu hebat, ya. Dan dikatakan di situ wa namariku masfufah wa zarabiyyun mabthutha, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permaidani-permaidani yang terhampar. Masya Allah, hebat kan? Ini jawapan bocor ni. Jadi Allah nak ceritakan kat sini berkaitan dengan orang yang masuk syurga, ahli syurga, dan sifat-sifat syurga. Buat baik tu. Kadang-kadang benda yang kita buat tu sikit je, cantik kan? Kita jaga rahmat kita, ayah kita jaga je. Jaga mak ayah sangat. Kan? Kita jaga mak ayah kita, berbakti pada dia contohnya. Kita tengok wajah dia, Allah angkat. Kita tak tahu mana satu amalan kita ni Allah tak pandang. Lepas tu kita kena banyak buat amalan sunat. Buat je. Tolong. Dan kita tak tahu, kita harapkan mungkinlah dengan perkara tu nanti Allah Ta'ala akan angkat dia, bagi rahmat dan menyebabkan kita masuk syurga. Amin. Nampak? Jadi daripada apa yang dapat kita cerita dalam ayat ke-8 ke-16 ni, dia menceritakan tentang ahli syurga dan sifatnya. Baik. Tengok pula pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kan? Cerita pasal penciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana dikatakan bumi itu dihamparkan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihatkan Masa dia cantik. Allah nak suruh kita fikir, kan? Cuba tengok Allah Ta'ala dibawa untuk kita kita membawa meneroka pemikiran kita ni, kan? Kan? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan ibil ni, unta? Kenapa Allah tak sebut unta? Kenapa Allah tak sebut kan? Sapi ke, kan? Dia unta sebab unta ni kalau kita lihat, kan, dia memang pelik sikit. Dia adalah merupakan binatang yang boleh bawa beban yang berat, tapi dia lembut. Dia tahan. Dia tahan. Minum dia tahan. Dia ada bunga belakang tu 2 bulan tak minum betul. Binatang lain ada. Seminggu dia tak makan, dia boleh mati. Jika umur dia berjalan juga. Tapi unta ni dia sangat taat dan dia tak akan bertakwa sebab memang keadaan di pada masa itu ada minuman. Allah buat dia cipta. Dan dia ada binatang yang sangat tenang. Dan binatang yang sangat tenang. Hatta kalau kita nak sembelih dia,
suka dia membawa korban. Kan kalau kita nak korbankan dia, dia dah tahu. Susah. Maksudnya di situ juga ada satu tamsilan dan pernyataan Allah kepada kita, kan? Kamu ni tak dapat kuat macam ni sangat, tapi rasa hebat manusia tu, kan? Macam hebat sangat kita ni. Mana masih tak panas. Ya, panas tapi dia tahan. Dan semua benda boleh dimanfaatkan. Hatta bukan kata susu dia, kulit dia, bulu dia pun boleh dimanfaatkan. Itulah untuk dia berkhidmat kepada manusia ni, bukan setakat waktu hidup dia, dah mati pun biasa orang ambil kulit dia buat kemah lagi. Ada. Jadi ini manfaat lah. Jadi bila sebut tentang unta ni, orang Arab biasanya dia terus dapat tangkap. Sebab apa? Keadaan. Al-Quran dia turun mengikut hal keadaan sesuatu tempat, situasi itu. Kan? Kalau dia sebut tentang contohnya lah orang hutan ke, benda tu tak ada kat negara Arab. Ya, betul. Jadi orang tak kena relate. Kan? Apa kaitan ni? Tapi dalam hal ni Allah sebut tentang unta, kita boleh faham macam mana keadaan tu. Baik. Jadi begitulah kehebatan yang Allah Ta'ala ciptakan pada unta. Dan Allah sebutkan tentang as-sama, tentang langit. Dan kita dah bahaskan banyak tentang langit. Bintang-bintang dan sebagainya, bagaimana dia, bagaimana dia didirikan tanpa ada tiang, ya. Dan juga bagaimana gunung gana ditegakkan yang macam pasar pada bumi ini pun yang kita bincangkan, ya. Macam mana dengan adanya gunung gana menyebabkan bumi ini stabil. Dan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan di tempat-tempat yang ada lembah, kerana situ adanya air, ya, adanya hijauan dan sebagainya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan bumi, kan? Ini hebatnya Allah Ta'ala, ya. Dan ini segmen ketiga tentang penciptaan. Yang last sekali kita tengok tentang Nabi SAW dan ya. Baik, ini kami masa sekejap saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka Allah menyatakan kepada Nabi SAW bahawa maka inilah peringatan. Dan sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihi bimusaitir, dan bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, illa man tawalla wa kafar. Tapi orang yang berpaling kafir, Allah menyatakan fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang keras. Inna ilaina iyabahum, dan sesungguhnya kepada kami lah kembalinya mereka. Thumma inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya atas kewajiban kami lah menyisir mereka. Jadi Nabi SAW tidak dibelaskan untuk umatnya menerima. Jangan ha. Nabi menginginkan orang yang menjadi umatnya diberi hidayah, tapi tak semua orang kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ini saya rasa cukup untuk kita faham surah Al-Ghasyiyah ni, sebab yang lain-lain itu kita bincang ya, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung ganang, ya, tentang